Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha, yang berbahagia Datuk-Datuk Timbalan, Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Pengarah Jabatan dan Agensi, tuan-tuan, puan-puan, keluarga besar KPKM yang saya kasihi sekalian. Selamat pagi, dah menjelang tengah hari dah. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan limpah kurnianya, maka kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam majlis amanat tahun 2024 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh warga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih juga atas penganjuran majlis amanat tahun baru 2024 ini. Kehadiran tuan-puan ke majlis ini amatlah saya hargai. Tema amanat yang diangkat hari ini merupakan kesinambungan daripada tema yang saya gariskan pada tahun yang lalu. Kemampanan sektor agro makanan terus mengemudi cabaran krisis global dengan suntikan pengukuhan melalui Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat. Tema ini mengangkat konsep inovasi dalam sektor agro makanan selaras dengan dasar agro makanan negara 2021, 2023 dan dasar makanan negara 2.0. Tahun 2023 merupakan tahun yang amat mencabar. Pada tahun pertama saya di kementerian ini, secara keseluruhan, saya amat berpuas hati dengan kerjasama dan komitmen semua warga kementerian. Semangat berpasukan yang cukup tinggi telah ditunjukkan dalam mengharungi tahun 2023 dengan isu bread and butter rakyat jelata yang menuntut agar tindakan pengukuhan segera dilaksanakan pada tahun 2024. Kadang-kadang saya mengganggu para pegawai, saya telefon pada hari cuti. Kadang-kadang bunyi ring telefon itu saya tahu dia berada di luar negara. Tapi kadang-kadang saya ganggu. Yang paling banyak saya ganggu pengarah padi dan beras. Dan lain-lain selepas itu. Hadirin yang saya hormati sekalian, banyak kejayaan dicapai pada tahun 2023 sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Pertumbuhan ekonomi terus mengukuh, inflasi terkawal, pengangguran menurun dan pelaburan berkembang. Pelbagai inisiatif kerajaan terus dipergiat, termasuk usaha menaik taraf infrastruktur asas, menambah pendapatan pengusaha agro makanan, menangani kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelbagai cabaran telah dilalui oleh KPKM bagi tahun 2023, terutamanya dikala seluruh dunia menghadapi krisis kenaikan harga makanan global. Alhamdulillah, KPKM telah bertindak pantas dengan melaksanakan program jualan agro madani yang menawarkan jualan pelbagai barangan keperluan agro makanan seperti produk segar, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, daging, telur secara terus dari ladang. Harga yang ditawarkan adalah 10% hingga 30%
lebih rendah berbanding dengan pasaran setempat. Program yang bertujuan untuk memberikan akses makanan asas kepada rakyat pada harga jualan yang berpatutan ini telah mendapat sambutan yang begitu hebat, terutamanya bagi golongan B40 dan M40 serta seluruh warga penjawat awam, di mana program ini turut diadakan di setiap kementerian jabatan di seluruh negara. Pada tahun 2023, negara juga turut diuji dengan isu kekurangan bekalan telur dan beras putih tempatan akibat daripada kenaikan harga di rantaian bekalan serta sekatan import dari India. Bagi maksud ini, kementerian telah bertindak pantas untuk melaksanakan program intervensi pengedaran telur ayam dan program intervensi pengedaran beras putih tempatan. Ketika mana berlakunya kekurangan bekalan-bekalan dua komoditi tersebut dalam pasaran. Sehinggalah bekalan stabil semula, walaupun adalah berlaku di beberapa tempat yang kita kata keadaan dah semakin reda, bukan selesai 100%. Walaupun masih terdapat rungutan tentang kekurangan beras putih tempatan di lapangan, namun situasi ini dijangka semakin reda melalui hasil tuaian padi hujung tahun oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Bila tuai pada hujung tahun yang lalu maka ia insya-Allah akan semakin reda keadaan beras putih tempatan ini. Walaupun isu ini telah reda, namun purata pengeluaran beras negara masih tidak mencukupi kerana kadar sara diri negara baru 65% dan masih 35% lagi belum mencukupi, dan usaha untuk meningkatkan nilai SSR ini perlu diteruskan bagi tahun 2024. Dari segi bekalan ayam juga didapati bekalan bagi tahun 2023 telah kembali stabil dan harga kos penternakan ayam juga telah kembali pada tren yang lebih rendah daripada sebelum ini. Mengambil kira keadaan tersebut, kerajaan telah mengambil langkah untuk menamatkan subsidi ayam bagi membolehkan program rasionalisasi subsidi yang dijangka dapat memberi faedah secara terus kepada warga negara Malaysia yang layak dapat dilaksanakan. Program subsidi sedia ada dilihat kurang efektif kerana lebih menguntungkan golongan mahakaya dan juga warga negara asing. Alhamdulillah, sejak harga ayam diapungkan 1 Disember 2023 hingga kini didapati bekalan dan harga ayam di pasaran masih lagi stabil dan secara purata harganya di bawah harga shilling. Suka juga saya kongsikan sedikit kejayaan kementerian sepanjang 2023. Di peringkat antarabangsa, KPKM telah turut berjaya menganjurkan program kali ke-45, mesyuarat kali ke-45 Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN AMAF yang dihadiri oleh seluruh negara ASEAN dan rakan dagang plus 3, iaitu China, Jepun dan Republik Korea. Dan acara tersebut telah mendapat pujian yang gemilang dari seluruh negara anggota yang hadir. Di peringkat domestik, KPKM melalui LPP telah berjaya menganjurkan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan dengan penuh gemilang, di mana kedatangan pengunjung direkodkan adalah hampir 500,000 orang. Alhamdulillah, pencapaian baik ini perlu diteruskan. Apapun yang memberi kelebihan kepada rakyat harus kita gandakan. Sekiranya ada kekurangan, perlu kita tambah baik. Kejayaan yang dicapai tahun lepas perlu dipertingkatkan dan kelangsungan agenda membantu rakyat mesti diteruskan. Hadirat yang dihormati sekalian, pada awal tahun 2023, saya telah menggariskan 5 hala tuju dan fokus kementerian, iaitu aquaculture, penternakan lembu secara feedlot, jagung bijian, penglibatan anak muda
dan pemerkasaan Institut Latihan Pertanian. 5 hala tuju ini akan diteruskan inisiatifnya pada tahun ini dengan melihat semula penetapan sasaran dan strategi jangka panjang, sederhana dan jangka pendek. Menyadari peri pentingnya kementerian ini memenangi isu keterjaminan makanan yang dihadapi rakyat pada tahun 2023, saya juga akan memberi fokus untuk mengukuhkan 3 lagi industri sedia ada dan 1 industri rintis seperti berikut. Padi dan beras. Ini akan kita teruskan untuk melipat gandakan usaha, berkempen dan sebagainya, supaya padi dan beras satu ketika ke arah kita cukupkan beras dan padi dan beras di Malaysia, SSR 100%. Ayam dan telur. Dan perkara baru yang kita nak tekankan tahun ini ialah bawang. Sebab bawang ni kita tahu sama sekali yang pendatang makan bawang kuat. Mereka pergi ke pasar malam bukan beli sekilo 2 kilo, dia beli seguni kecil tu. Dan juga banyak mana kita keluar pun masih lagi dunia memerlukan, masih belum cukup dan ianya amat menguntungkan di sisi ekonomi, iaitu nenas. Mulai tahun 2024 sehingga tahun sasaran 2030, suntikan pengukuhan melalui pelaksanaan dan pembudayaan inovasi nasional keterjaminan agro makanan rakyat pintar dan akan turut diberi penekanan yang komprehensif di atas semua fokus hala tuju yang telah saya nyatakan tadi. Melalui konsep pintar, pelaksanaan dan pembudayaan inovasi dan re-engineering dalam semua aspek rantaian nilai sektor agro makanan akan diberikan penekanan yang komprehensif. Pintar merupakan game changer dalam usaha kita untuk mereformasi sektor agro makanan. Pintar bukanlah satu konsep yang baru, tapi ia amat kritikal untuk memastikan peningkatan produktiviti dan kelestarian sektor agro makanan negara, bergerak seiring dengan keperluan semasa, khasnya dalam menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia, serta cabaran perubahan iklim yang kian membelenggu. Kalau tahun lepas, tadi disebut oleh Datuk Ketua Siasat akibat rantaian bekalan makanan termasuk perang Ukraine, masalah Ukraine-Rusia. Tahun ini makin melebar. Sekarang di Timur Tengah sudah 3 bulan berlaku peperangan, ditambah lagi dengan sekatan-sekatan di laut dan sebagainya, makin merebak dan kita naklah bersedia memikirkan mencari langkah-langkah persediaan untuk menghadapi masalah security makanan ini untuk di Malaysia dan untuk di seluruh rantau Asia ini. Konsep pertanian pintar ini disandarkan kepada 5 trust strategik, iaitu yang pertama, pembangunan kapasiti industri dan infrastruktur. Yang kedua, reformasi institusi dan tata kelola. Yang ketiga, penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi komersial. Keempat, teknologi mekanisasi dan automasi. Dan kelima, perluasan jaringan kolaborasi berkonsepkan whole of government, whole of society approach dan food diplomasi. Kesemua 5 trust strategik pintar ini adalah indikator yang kritikal kepada pembangunan, pengembangan dan pengukuhan sektor agro makanan negara yang merangkumi sektor tanaman, ternakan, perikanan dan industri asas tani di sepanjang rantaian pengeluaran dan nilai. Konsep pintar ini sejajar dengan rukun madani, iaitu kemampanan, daya cipta dan keyakinan.
kepelbagaian dalam mendepani isu keterjaminan makanan dengan kaedah yang lebih bervisi berdasarkan tekad untuk menggalas amanah yang telah diberikan. Negara mengeluarkan sebanyak 1.6 juta tan metrik beras pada tahun 2022 yang hanya mampu memenuhi 62.6% daripada keperluan negara. Oleh itu, kita telah mengimport 1.1 juta tan metrik beras bagi menampung kekurangan bekalan meskipun harga beras dunia meningkat. Industri padi dan beras negara turut dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kawalan, iaitu sekatan ekspor oleh negara pengeluar, bencana alam seperti banjir dan kemarau, fenomena La Nina dan El Nino akibat perubahan iklim, serta peningkatan kos bahan input seperti baja dan racun akibat kenaikan harga bahan mentah global. Industri ini juga berhadapan dengan isu tempatan seperti ketidakcukupan bekalan benih, kelewatan pengedaran bekalan baja, tanah jeruih, infrastruktur pertanian seperti pengairan dan saliran yang tidak lengkap, serta penyertaan golongan muda yang masih rendah. Inilah cabaran yang perlu kita atasi bagi meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan pergantungan import. Pada tahun ini, Kementerian akan menambah baik mekanisme tata kelola dan pelaksanaan sedia ada dan merangka hala tuju baru bagi industri padi dan beras negara. Perubahan ini kita gelarkan sebagai gelombang padi. Terdapat 12 inisiatif program yang akan dilaksanakan oleh kementerian di bawah gelombang padi ini, termasuklah memperkenalkan dasar baru insentif benih padi sah, dasar baru insentif benih padi sah, memperluas pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar ala Sekincan, meningkatkan produktiviti hasil padi dengan peluasan kawasan baru jelapang padi. Gelombang padi merupakan satu game changer yang akan mentransformasi industri padi dan beras negara. Saya harap inisiatif ini akan mengangkat industri padi dan beras negara ke satu tahap yang lebih cekap dan berdaya tahan. Berdaya tahan, terjamin dan seterusnya meningkat pendapatan pengeluaran makanan di sepanjang rangkaian makanan. Baru-baru ini Yang di-Pertuan Agong berangkat ke Sekincan melihat sendiri tanaman padi di situ. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga mencuba mesin tanaman padi dan juga memotong padi. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikuti perkembangan KPKM ini secara teliti. Bila saya berjumpa dengan Sri Paduka Baginda secara private dan kemudiannya ditemani oleh 2 pegawai, beliau Baginda telah ada maklumat hal kementerian KPKM ini. Di atas semangat itu, saya berazam di antaranya untuk menjadikan penglibatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam tanaman padi ini sebagai satu simbol bahawa kita akan memberi semangat kepada seluruh rakyat bahawa satu hari nanti kita akan capai 100% SSR beras ini. Sebab pelibatan orang yang tertinggi di Malaysia ini memberi satu makna kepada industri ini. Pada 22 hari bulan nanti, 22 Januari,
Sri Paduka Baginda dan keluarganya akan turun ke sawah menanam padi. Ini menimbulkan, kita harap dapat memberi satu rangsangan kepada kita, daripada Perdana Menteri, menteri-menteri, pegawai kerajaan, rakyat dan juga sektor awam dan sektor swasta berganding bahu supaya satu hari soal keterjaminan makanan khasnya ruji utama, iaitu beras, akan berada dalam keadaan yang cukup di Malaysia ini. Boleh atau tidak kita ke arah mencukupkan beras di Malaysia? Boleh kalau kita mau. Tapi kalau kita, orang panggil buat cucuk dengan mulut, dia tak boleh. Buat cucuk dengan mulut ni senanglah cakap. Ambil tepung sekilo, beli minyak kelapa ataupun minyak sawit, campurkan sedikit garam, tambahkan kucai, masukkan tauge. Kalau nak nampak cantik, masukkan sedikit kunyit, gorengkan, jemput dan goreng. Cuba suruh dia buat. Herot petot. Tu yang kata buat cucuk dengan mulut ni senang. Tapi kita bukan hanya teori, kita akan pergi kepada praktikal. Sebab itulah kita yakin, kalau kita tumpu beri semangat, motivasi kepada kita sendiri, kepada pegawai, kepada rakyat, swasta dan juga awam, kita akan mencapai apa yang kita gariskan insya-Allah. Industri ayam dan telur, kita akan meningkatkan libat urus dalam memudah cara kebenaran merancang serta memudahkan proses pembiayaan bagi penternak ayam dan telur bersaiz kecil dan sederhana. Penorokaan dan pengukuhan baka ayam tempatan. Fokus kedua adalah industri ayam dan telur. Kesukaran mendapatkan kebenaran merancang bagi menukar ladang ternakan ayam kepada sistem tertutup dikenal pasti antara cabaran utama dihadapi peternak ayam ketika ini. Sistem reban tertutup dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengurangkan kos pengeluaran serta memastikan kawalan kualiti keluaran hasil terjamin dan masa yang sama ladang tidak mencemar alam sekitar. Antara cabaran dihadapi oleh penternak kecil dalam mendapatkan kelulusan kebenaran merancang ialah peraturan pihak berkuasa tempatan yang tidak seragam. Memerlukan ulasan daripada pelbagai agensi dan keperluan syarat kelulusan yang terlalu kompleks untuk dipenuhi oleh pemain industri, terutama sekali industri kecil. Nak dapat satu kelulusan itu kerana berbagai agensi ini mengambil masa, kadang-kalanya mereka give up di tengah jalan. Sehubungan itu, KPKM perlu menerajui usaha dengan matlamat untuk mempermudahkan proses mendapatkan kebenaran merancang. Saya bersedia untuk memberi komitmen sepenuhnya bagi sesi libat urus yang melibatkan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan, yang akan diadakan dengan lebih agresif bagi tahun 2024 bagi menyelesaikan semua isu yang berkait dengan perkara ini. Selain daripada kebenaran merancang yang sukar diperolehi, antara aduan yang kerap diterima adalah mengenai kesukaran mendapatkan pembiayaan yang bersesuaian bagi melaksanakan aktiviti ternakan ayam dan telur ini dari golongan peternak bersaiz kecil dan sederhana. Saya berharap pihak Agrobank dapat bekerjasama dengan pihak KPKM dengan lebih agresif untuk mencari kaedah dan proses permohonan pembiayaan yang lebih bersifat mesra pelanggan dan mudah diperolehi. Saya harap semua ini berbangkit berkaitan kedua-dua perkara ini akan dapat diselesaikan pada tahun ini dan saya berharap ia dapat diselesaikan secara total. Selain itu, saya cadangkan agar pihak kementerian dari MARDI dengan jaringan kolaborasi akademia, awam, swasta
dapat melihat semula peluang penerokaan baka ayam tempatan dan kacukan baru yang bersesuaian dengan pertikaran dan input haiwan tempatan. Baka ayam daging, mardi dan baka ayam saga yang telah dibangunkan boleh diperkukuhkan lagi fasa pengembangannya. Tawaran kerjasama dalam pembenihan baka ayam daripada negara-negara Asia yang lain juga boleh dipertimbangkan dengan libat urus bersesuaian. Di antara negara yang menawarkan baka ayam ini untuk mereka berbincang dengan kita ialah India dan juga Iran. Kita harap kita dapat hantar pasukan-pasukan untuk berbincang dan sebagainya supaya kita dapat melahirkan baka ayam yang baru pada masa yang akan datang. Malaysia mempunyai daya tarikan gastronomi yang unik. Kepelbagaian makanan di Malaysia memerlukan bawang sebagai salah satu ramuan penting masakan. Oleh itu, bawang dilihat sebagai komoditi yang strategik untuk dibangunkan. Malaysia tidak menghasilkan bawang dan mengimport sepenuhnya dari negara India, Belanda dan Thailand. Pada tahun 2022, jumlah import bawang adalah 685,4 tan metrik dengan nilai 1.58 bilion ringgit. Banyak rupanya kita makan bawang. Maka pengeluaran domestik perlu dirintis bagi memenuhi keperluan rakyat Malaysia serta mengurangkan pergantungan kepada import. Krisis bekalan bawang pada tahun 2020 akibat bencana banjir besar di India telah mengakibatkan kenaikan harga jualan bawang kepada 3 kali ganda. Pada tahun 2023 pula, India telah menaikkan duty ekspor bawang sebanyak 40%. Pada Disember 2023, India telah mengumumkan sekatan ekspor bawang yang berkuat kuasa sehingga 31 Mac 2024. Keadaan ini menyebabkan harga bawang meningkat sehingga 105%. Inisiatif Mardi menjalankan kajian adaptasi penanaman bawang merah bagi pengeluaran dan penghasilan tempatan merupakan langkah proaktif memperkukuh keterjaminan makanan. Ini akan membantu mengurangkan pergantungan terhadap bawang import. 3 varieti baru bawang merah telah berjaya dilancarkan, iaitu BAW1, bunyi macam bawi je, BAW2 dan BAW3. Kebetulan pengarah pun namanya Bawi. Sabu tak ada sabu. Bersempena dengan show teknologi Mardi 2023 pada 25 Ogos 2023. Kini Mardi sedang giat meningkatkan bahan tanaman, bawang dan biji benih melalui pembangunan pelot pengeluaran benih bawang Mardi di Pusat Penyelidikan Horticulture Serdang dan Stesen Mardi di Bacok. Oleh yang demikian, selaras dengan tema inovasi yang dibawa bagi tahun 2024 ini, pembangunan industri bawang perlu terus diperkasa dengan lebih agresif. Saya berpandangan bahawa inisiatif ini boleh dikembangkan secara komprehensif, strategik dan produktif, yang mana Mardi akan berperanan sebagai pusat pengeluaran benih. Makalah Jabatan Pertanian dan Lembaga Pertubuhan Peladang berperanan untuk melaksanakan inisiatif penanaman bawang tersebut pada skala yang lebih besar. Melalui kolaborasi dan usaha-sama strategik bersama kerajaan negeri dan usahawan yang berpotensi. Tapi kita belum meletakkan sampai bila kita akan dapat SSR self-sufficient. Tapi ini peringkat permulaan awal. Pelaksanaan ini boleh dilaksanakan melalui 2 fasa, iaitu fasa rintis
dan fasa pengembangan berdasarkan sasaran output yang jelas. Dalam memenuhi matlamat pengurangan import sebanyak 30%, KPKM perlu menyasarkan seluas 1,447 hektar kawasan penanaman setahun dan saya harap ia dapat dimulakan segera dan awal tahun ini. Mardi, awal tahun ini, pengurusinya awal tahun ini bawang dah kena tanam. Bagi mengimbangi imbangan perdagangan dalam sektor agro makanan, Kementerian perlu lebih agresif dalam mencari produk dan kekayaan baru untuk diekspor ke luar negara. Alhamdulillah, pada 2023, Kerajaan Republik China telah memberi kelulusan bagi pengeksportan produk nangka segar ke negara China. Protokol ini membolehkan usahawan-usahawan nangka tempatan untuk meneroka sasaran yang lebih luas sekaligus meningkatkan pendapatan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Hal ini telah dibuktikan melalui protokol pengeksportan durian ke negara China di mana sebaik kelulusan diperolehi produk durian, pengeksportan durian ke negara China di mana sebaik kelulusan diperolehi produk durian Malaysia terutama Musangking. Ada negeri lain juga bagi nama Musangking tapi tak sedap. Merupakan antara produk pertanian yang memberikan hasil yang lumayan kepada pengusaha tanaman tersebut dan kerajaan akan terus berusaha untuk mendapatkan protokol pengeksportan durian segar pada tahun 2024 ini. Sekarang nak ekspor durian ke China, dia kena buka, kena hantar isi je. Kita mau, kalau boleh tahun ini, kita akan cuba berunding supaya durian segar dapat diekspor ke negeri China. Orang kata kenapa kita durian ini yang penanam besarnya orang-orang kaya. Yang pentingnya bila mereka bertambah kaya, kerajaan akan mengutip cukai lebih banyak daripada mereka. Oleh demikian, selain dua produk buah-buahan yang dinyatakan ini, Kementerian perlu terus mencari produk-produk lain. Dan berdasarkan data dan tren penilaian semasa, produk nanas adalah satu produk baru yang turut boleh diterokai untuk dijadikan sumber kekayaan baru bagi sektor agro makanan. Nanas, Justru pada tahun 2024, Malaysia akan memperkenalkan konsep tanaman nanas iaitu sekali tanam, 3 kali tuai. Konsep ini memberi penekanan kepada hasil tuaian buah, benih dan sisa nanas yang boleh memberi pendapatan tambahan kepada pengusaha sebanyak RM37,000 sehektar daripada jualan sisa nanas sahaja. Kang, nanas pun sisanya itu boleh dibuat baju. Tak lama lagi kita pakai baju dibuat daripada nanas. Tapi jangan manis ya, nanti semut datang. Permintaan ekspor nanas segar dan produk hiliran amat memberangsangkan. Bagi tahun 2022, nilai ekspor nanas segar dan produk hiliran adalah RM1.7 bilion dengan kadar purata peningkatan tahunan 12.6% bagi tempoh 5 tahun. Walau bagaimanapun, Malaysia hanya mampu untuk membekalkan 800 kontainer setahun berbanding permintaan 4,000 kontainer. Bagi tahun 2024, Kementerian menyasarkan untuk mengekspor 1,000 kontainer. Permintaan nanas ni 4,000 kontainer. Kita baru dapat sediakan 400. Tahun ini kita nak cuba mencapai sasaran 1,000 kontainer. Artinya nanas ini pasarannya begitu terbuka dan menguntungkan. Permintaan nanas yang tinggi daripada pasaran domestik dan ekspor mendorong kementerian meningkatkan kawasan penanaman nanas. Pada tahun ini, kementerian menyasarkan 1,500 hektar penambahan kawasan baru
bagi mencapai jumlah kawasan penanaman denas sebanyak 20,000 hektar menjelang 2025. Tahun ini, Kementerian akan memperluaskan penanaman nenas varieti SG1 Sarawak Gold 1 di Semenanjung, Malaysia. Varieti ini telah didaftarkan dan ditanam secara meluas di Sarawak. Varieti MS16 juga telah diperkenalkan oleh Mardi pada akhir tahun 2023 dan akan dikomersialkan setelah pengeluaran benihnya stabil. Kementerian turut memperkenalkan konsep Pineapple Night Farming yang memberi penekanan kepada aktiviti pengeluaran nenas pada waktu malam. Rupanya tumbuhan pun dia tak kira waktu, dia kerja siang malam. Dengan integrasi sistem solar, IoT, pertanian tepat dan penggunaan tenaga buruh yang optimum. Inisiatif ini memberikan impak yang signifikan dalam meningkatkan produktiviti dan pendapatan pengusaha nenas. Keempat-empat fokus 2024 yang telah saya nyatakan ini adalah selaras dengan inisiatif yang digariskan dalam Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Bagi memastikan keterjaminan makanan negara kekal utuh, saya menyarankan supaya pelbagai inisiatif meningkatkan pengeluaran domestik komoditi makanan terus diberi keutamaan. Kerajaan sentiasa menggalakkan syarikat pelaburan negara ini membuat pelaburan timbal balik atau reverse investment di negara lain. Kaedah ini menyokong usaha kerajaan mempromosikan pelaburan di luar negara yang akan menjamin bekalan makanan dalam negara, khususnya dalam menghadapi situasi krisis makanan dengan kos dan mekanisme yang lebih efektif. Yang disebut oleh Datuk Ketua Setiausaha tadi, di antaranya makanan yang susah atau kurang sesuai diusahakan di Malaysia ini, maka boleh difikirkan soal reverse investment, terutama sekali pihak swasta. Memanfaatkan pelaburan serta sumber, peluang dan tenaga buruh tersedia secara maksimum di negara-negara yang secara relatifnya berkos pekerja mereka rendah dan kalau dilabur di situ mendatangkan pendapatan yang kalau tak lumayan pun yang boleh melegakan. Menggalakkan aplikasi dan perkongsian teknologi pertanian dan R&D. Peningkatan dalam reverse investment akan menyumbang ke arah keterjaminan makanan melalui jaminan negara sumber. Sehubungan itu, kita mengharapkan lebih banyak syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan swasta sama ada di peringkat persekutuan dan negeri yang akan menjadi takers dalam inisiatif ini. Pemerkasaan sektor pertanian melalui aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi akan mendorong sektor agro makanan menjadi lebih mampan dan berdaya saing. Bagi menggalakkan persaingan dan aktiviti inovasi dan peningkatan pengeluaran benih tanaman, KPKM melalui Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi telah melaksanakan projek pembangunan usahawan pengeluar benih berkualiti yang bertujuan untuk membangunkan pengeluaran benih tanaman dengan menggunakan varieti Mardi. Ini merupakan salah satu usaha pemindahan teknologi gunaan awam kepada golongan sasar dan mempromosikan varieti baru Mardi. Mardi juga kita harap dapat bekerjasama dengan institut pengajian tinggi yang lain yang juga membuat penyelidikan, kadang-kadangnya berlainan, kadang-kadangnya bersamaan. Boleh dikongsi teknologi dengan universiti-universiti tempatan yang lain. Majlis Benih Negara boleh diaktifkan semula dengan term of reference yang lebih mantap bagi mewujudkan tadbir urus dan tata kelola ke arah menjadikan Malaysia
sebagai hak benih bagi memenuhi keperluan keterjaminan makanan negara dan serantau yang dipengaruhi oleh cabaran perubahan iklim global. Pemerkasaan agenda kebajikan petani, nelayan dan penternak dan pesawah akan terus diperkasa dan dilaksanakan menerusi peruntukan khusus subsidi dan insentif bagi tahun 2024. Antaranya adalah skim subsidi harga padi, subsidi dan insentif tanaman padi, bantuan khas pesawah, subsidi dan insentif nelayan dan program pengukuhan keterjaminan makanan, serta skim pelindungan takaful untuk pesawah di samping inisiatif untuk membina baru dan baik pulih rumah nelayan yang uzur. Dalam objektif untuk melaksanakan agenda keterjaminan makanan, kita tidak boleh juga lupa tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar, karena tanpa bumi yang sehat, seluruh agenda keterjaminan makanan yang sedang diusahakan akan runtuh. Oleh yang demikian, penekanan kepada ekonomi kitaran dalam aktiviti pertanian perlulah diperkukuh seperti penggunaan baja organik dan kaedah pertanian moden yang lebih cekap bagi mengurangkan jumlah sisa dan kimia daripada racun yang dilepaskan. Selain dapat mengelakkan berlakunya pencemaran dan pembadaran, aktiviti nilai tambah ini mampu memberikan pendapatan tambahan kepada pengusaha agro makanan. Oleh yang demikian, saya menggesa seluruh warga kerja kementerian, jabatan dan agensi untuk lebih berani meneroka kaedah-kaedah penanaman dan peternakan baru yang lebih moden bagi mengimbangi keperluan dan kepentingan alam sekitar dan keterjaminan makanan. Saya juga turut teruja baru-baru ini bila saya melawat Kelantan, ada yang telah membuat ternakan lembu Wagyu yang cara pengurusannya ternakan lembu itu begitu baik sekali. Pegawai-pegawai kita daripada veterina datang memberi nasihat dan membantu, dan saya juga dijamu makan daging Wagyu yang diusahakan di Kelantan itu. Memang sedap, bermutu seperti daging Wagyu Kobe Jepun. Cuma di hotel saya tak makan, sebab kalau saya tak makan di hotel sebab rasanya pahit. Kenapa pahit? Sekilo RM800. Ada yang sampai 1,000 lebih, part-part yang tertentu. Jadi bila kita tanya harga begitu, kita pun tak makan pahit atau darah tinggi macam-macam lah. Tapi bila orang jamu percuma, makan banyak. Dan usaha seperti itu perlu digalakkan seperti yang dibuat di beberapa tempat itu, dan pihak kementerian kita harap memberi fokus kerana ia boleh membantu para petani, tambah sekali ke arah meningkatkan kecukupan daging di Malaysia pada masa yang akan datang. Yang paling penting juga ialah meningkatkan ekonomi para penternak dan mereka terlibat dalam ternakan sama ada lembu Wagyu ataupun jenis-jenis yang lain. Saya juga turut berharap agar semua program dan inisiatif yang telah dirangka dan diberikan peruntukan dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Ini adalah selaras dengan amanat yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat keseluruhan projek-projek pembangunan yang telah dirangka dapat dilaksanakan dan disiapkan mengikut garis masa yang ditetapkan. Saya ucap tahniah kepada KSU dan seluruh kaki tangan yang kita telah dapat menggunakan peruntukan hampir sepenuhnya pada tahun 2023. Dan tahun ini, bajet telah pun mula berjalan untuk tahun 2024. Kita harap dapat kita gunakan sepenuhnya peruntukan yang begitu meningkat kepada kementerian ini, supaya kalau dapat kita gunakan sebaik mungkin, tahun depan kita nak minta lebih lagi kepada Kementerian Keuangan. Saya juga turut berharap agar semua program dan inisiatif yang digariskan seperti projek-projek pembangunan dan harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat kejayaan di semua kementerian, khasnya Kementerian KPKM ini.
Projek-projek pembangunan yang telah dirangka dapat dilaksanakan dan disiapkan mengikut garis masa yang ditetapkan bagi membolehkan kemudahan-kemudahan tersebut dapat dirasai dan digunakan oleh golongan sasar yang telah dikenal pasti. Segala hasrat yang disampaikan tadi akan berjaya dilaksanakan dengan komitmen padu dan tekad untuk warga dan golongan sasar kementerian. Warga kementerian perlu meneruskan amalan budaya berintegriti, amanah dan cekap yang merupakan etika kerja yang sangat penting kepada pencapaian hasil kerja yang berkualiti tinggi. Dengan kekuatan pasukan yang ada, kita akan berjaya mengharungi cabaran yang dihadapi pada masa ini dan mengangkat agenda keterjaminan makanan sebagai keutamaan. Selain itu, tindakan perlulah sentiasa tuntas dan proaktif bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin menzahirkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada warga kementerian di segenap lapisan. Tadi yang saya sebut tadi, kadang-kadang ada pengarah-pengarah jabatan yang saya ganggu hari-hari cuti mereka. Jadi sama ada panggilan telefon atau mereka turun mengiringi lawatan saya dan sebagainya. Tapi saya nampak mereka datang bukan kerana paksaan, datang dengan penuh rela, dengan muka yang senyum, memberi khidmat kepada kementerian dan kepada rakyat. Jasa bakti tuan-puan dalam melaksanakan pelbagai program dan inisiatif untuk manfaat rakyat dan meningkatkan pendapatan golongan sasar, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan di mana juga anda bertugas pastinya beroleh ganjaran di dunia dan akhirat. Akhir kata, laksanakanlah amanah dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Mudah-mudahan segala projek dan program yang dirancang dapat memacu pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran negara yang tercinta. Yang selalu saya sebut, saya ulang, kita bekerja dalam bentuk satu keluarga yang besar, satu family yang besar. Semuanya adalah sahabat kita belaka dan satu pasukan untuk kita mencapai kejayaan yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan yang digariskan oleh Kementerian KPKM ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.